Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muka surat 277 Muka surat 277. Kita masih lagi di bawah tajuk besarnya Kitabul Janazah, kitab berkenaan dengan jenazah. Pada malam ini tajuk kecil yang ke-21, larangan wanita untuk ikut mengiringi penguburan jenazah. Hadis 474. Hadis 474. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat kunna nunha an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami ikut serta ataupun mengiringi jenazah, mengiringi, datang ke kubur, mengiringi jenazah. Namun larangan tersebut tidaklah terlalu keras bagi kami, kata Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha ni seorang sahabiah di kalangan Ansar. Ustazah lah di kalangan Ansar ni. Tukang ceramah di kalangan sahabiah. Kalau ada orang mati, dia tukang mandi orang mati di kalangan jenazah wanita. Okay. Dalam hadis yang kita baca ini, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami daripada mengiringi jenazah, tetapi larangan itu walam yu'zam alaina, tidaklah larangan yang keras. Okey, berhubung dengan wanita mengiringi jenazah ini, apabila disebut di dalam hadis kita tidaklah dengan larangan yang keras, maka para ulama antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu, dia kata ialah larangan di sini ialah larangan yang makruh. Tak kerah agak larangan makruh lah. Kalau larangan yang kerah, larangan yang haram. Okey. Walau bagaimanapun, sebahagian ulama dia pecah pada dua. Yang pertama, jika sekiranya dia isteri, suami dia mati. Apabila mati suami, dia ada iddah, dia tak boleh keluar rumah kecuali keperluan yang terdesak, baru dia boleh keluar. Maka berhubung dengan isteri, apabila mati suami, dia sudah mula bereddah. Bila dia bereddah, dia tak boleh keluar lah, mengiringi jenazahnya. Begitulah pandangan yang masyhur di kalangan para ulama. Kecuali kubur tu ada tepi rumah dia. Ya tu beg tu, maaflah Okay. Rumah dia sebelah tanah perkuburan. Tak, maka itu tidak mengapa. Jika sekiranya jauh, sini wagi kip hayung suaja aku, tak payah pergi. Isteri tak payah pergi. Dia ada hukum, dia kena duduk di rumah ketika suami dia mati, ada iddah dia 4 bulan 10 hari. Jika sekiranya lain daripada isteri, kalau dia nak pergi, terpulanglah. Mana hukum dia?
makruh, taklah sampai peringkat berdosa. Okey. Yang kata boleh ni ialah jumhur ulama. Yang kata boleh tetapi hukum dia makruh, lebih baik tak payah pergilah ya. Ialah pandangan jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki. Di peringkat sahabahnya ialah seperti Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abu Umamah, Aisyah radhiyallahu taala anha, ramai lagi. Di peringkat tabi'in Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i dan lain-lain lagi, ramailah di kalangan para ulama yang membolehkan. Jadi kalau masa tempat kita ni begitulah, ada juga di kalangan muslimah yang pergi. Saya sendiri pun tak ada apalah, nak pergi-pergilah Okay. Jadi kalau tak mau pergi, itulah yang lebih baik. Itu makna makruh tak pergi lebih baik. Tapi kalau nak pergi juga, ayah dia meninggal, adik-beradik dia meninggal, jiran dia meninggal, mak saudara dia meninggal, iyalah. Sebab Ummu Atiyah kata bukan larangan yang keras dari Nabi SAW. Larang tu laranglah. Okay. Jika sekiranya menimbul fitnah, maka para ulama kata barulah jadi haram. Pakai comel, berhias, menarik perhatian orang ramai, tak boleh lah. Kalau pergi dalam keadaan biasa, boleh. Okay. Cuba tengok tajuk yang seterusnya, berdiri sebagai penghormatan bagi jenazah. Jadi kalau orang mari, puang, tak usah marah pula. An Jabirin ibn Abdillah radhiyallahu anhuma qala marrat janazatun faqama laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qumna ma'ahu faqulna ya Rasulullah innaha yahudiyyah faqala innal mauta faz'un fa idza ra'aytumul janazata faqumu laha. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika iringan jenazah melewati lalu di hadapan Nabi SAW. Lalu Rasulullah berdiri dan kami pun ikut berdiri. Kemudian kami berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jenazah itu adalah jenazah seorang wanita Yahudiyah. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kematian itu sangat menakutkannya. Maka berdirilah jika kalian menyaksikan jenazah. Lalu kata Nabi SAW, faqumulah, bangunlah, walaupun dia bukan Islam. Sebagai penghormatan kepada jenazah. Cuba tengok tajuk 23, penghapusan perintah berdiri untuk jenazah. An Aliin radhiyallahu anhu qala ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama faqumna wa qa'ada faq'adna, ya'ni fil janazah. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, dahulu kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, maka kami pun ikut berdiri. Kemudian ada pula lepas itu Nabi duduk bila lalu jenazah, lalu kami pun duduk. Maksudnya adalah ketika ada rombongan yang mengiringi jenazah. Ada kala Nabi bangun dan ada kala Nabi duduk. Okey. Alhamdulillah, dua hadis yang kita baca ini macam bertentangan. Yang pertama, Nabi suruh berdiri. Yang kedua, Nabi duduk. Okay. Menurut sebahagian besar para ulama,
iaitu mazhab Hanafi, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Hadis yang kedua yang kita baca daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang Nabi kadang-kadang duduk, lepas tu Nabi berdiri, kemudian Nabi ada duduk pula kemudiannya, menasahkan hadis yang pertama tadi, hadis 475. Rekat yang pertama Nabi suruh berdiri, waktu Nabi sendiri pun duduk. Bahkan ada hadis-hadis Nabi suruh duduk. Maka sebahagian ulama mengatakan bahawa hadis yang kedua ni menasahkan hukum hadis 475. Maknanya boleh belakalah, nak berdiri boleh, nak duduk boleh. Ada satu hadis dalam riwayat An-Nasa'i, riwayat Ahmad, di mana suatu hari lalu jenazah, kebetulan ada Al-Hasan dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Al-Hasan dia bangun berdiri, sedang Ibnu Abbas dia duduk tak berdiri. Lalu Al-Hasan berkata pada Ibnu Abbas, adakah Nabi tidak berdiri apabila lalu jenazah? Lalu Ibnu Abbas menjawab, qama wa qa'ada. Nabi ada buat belaka, Nabi duduk ada, tak Ibnu Abbas, Nabi berdiri pun ada. Okey. Jadi Nabi ada buat belaka, Nabi duduk ada, Nabi berdiri ada. Okey. Maka hadis kedua ini menyatakan bahawa boleh kita berdiri dan boleh kita duduk. Kaul yang kedua ni dia kata hadis yang daripada Sayyidina Ali tadi tidak menasahkan hadis daripada Jabir bin Abdullah. Hukumnya dua-dua boleh berjalan. Nak berdiri boleh, menghormati jenazah, nak duduk pun boleh. Boleh, tidak menjadi halangan. Sebahagian ulama mengatakan boleh pilih. Nak duduk boleh, nak berdiri boleh. Artinya hadis yang kedua daripada Ali ini tidak menasahkan hadis yang pertama. Okay. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Jumhur ulama kata nasakh. Hadis yang pertama tu nasakh. Duduklah Okay. Jadi yang sebenarnya boleh berlaku. Nak duduk boleh, nak berdiri boleh. Para sahabat ada buat belaka. Ada buat belaka. Termasuk Ibnu Abbas sendiri mengatakan Nabi ada buat belaka. Walaupun dia orang bukan Islam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu dan lain-lain para ulama. Jenazah orang kafir pun orang juga. Kalau kita nak menghormatinya, boleh. Apatah lagi orang yang tidak beriman itu di kalangan ahli keluarga kita. Dia seorang yang sebelum tu belum Islam, masuk Islam, dia ada mak ayah dia, ada anak beranak dia. Anak beranak dia mati, dia boleh pergi ziarah. Al-Imam Asy-Syafi'i pun begitu juga. Dia boleh pergi mengiringi jenazah yang bukan Islam. Dia boleh pergi mengiringi jenazah dan mengebumikan jenazah ahli keluarga dia, tidak menjadi halangan di kalangan bukan Islam. Begitulah pandangan Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain. Okey, kedudukan imam ketika menyolatkan jenazah. Tu imam duduk mana? Okey, suara saya dah pun oleh demam batuk. Kedudukan imam ketika mensolatkan mayat jenazah. An Samurah ibni Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa salla ala ummi Ka'bin matat wa hiya nufasa'u faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis salati 'alaiha wasataha
daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, sahabat yang masyhur. Sudah acap kali saya sebut. Aku solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensolatkan Ummu Ka'bin yang meninggal kerana nifas, kerana melahirkan anak. Dan kedudukan berdiri Rasulullah saat mensolatkannya ialah di tengah-tengah jenazah. Dekat dengan pinggang Nabi duduk. Dekat dengan pinggang. Jadi dekat mana kedudukan imam menyolat jenazah ni? Laki dan perempuan. Okay, berhubung dengan perkara ini, oleh kerana hadis-hadisnya banyak. Hak kita ni imam yang ringkasan ni dia bagi satu. Hadis-hadisnya banyak, maka berlaku khilaf di kalangan ulama kedudukan imam. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia pakai ni orang puang kat pinggang, orang lelaki pun kat pinggang jugalah ya tu kat pinggang mereka. Mazhab Hanafi tak kira lah lelaki ke jenazah tu, puang ke, duduk kat pinggang. Sama tengah Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu, orang lelaki dekat kepala. Puang dasar pada hadis ni dekat pinggang. Mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu, dia pegang hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, oleh At-Tirmizi dan lain-lainnya. Shalla ala rajulin faqama ala ra'sihi wa shalla ala imra'ati imda ajazatihi. Nabi SAW solat ke atas jenazah lelaki, faqama ala ra'si. Nabi berdiri dekat kepala jenazah. Dan jika sekiranya perempuan, Nabi berdiri dekat pinggang dia. Jadi kita pakar ni. Manakala mazhab Maliki, ada hadis-hadis yang dia pegangnya, iaitu dekat kepala. Hak lelaki pun dekat kepala, hak puang pun dekat kepala. Okey, ada hadis-hadis yang menjadi dasar kepada Imam Malik. Syiah pula, mazhab Syiah, berapa mazhab Syiah, lelaki dekat pusat, perempuan dekat dada. Lelaki dekat pusat, perempuan atas sikit kat dada. Sebahagian ulama, saya lihat di dalam beberapa kitab tu, oleh kerana dalil-dalil ni pelbagai dan pandangan pun pelbagai, maka dia kata boleh berlaku, duduklah mana pun. Jadi tengoklah tu imam duduk mana pun mayang lah. Duduk kat kaki ke, duduk kat mana ke, biarlah. Boleh berlaku lah ya tu. Okay. Hak ni gitu, hak ni gini, mudah ya tu boleh berlaku. Jadi kalau kita tengok tu imam pun macam-macam dia duduk, terpulanglah. Okey. Jumlah takbir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a lin-nasi an-najashi fil yawmi alladhi mata fi fa kharaja bihim ila al-musalla wa kabbara arba'a takbiratin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah mengkhabarkan kematian An-Najasi, gelar kepada Raja Habasyah. Gelaran An-Najasi ini gelaran pada Raja Habasyah. Raja Habasyah ni peringkat awalnya Kristian, dia pendeta Kristian. Tapi pemerintahan dia adil. Apabila Islam sampai, Nabi hantar beberapa orang sahabat berhijrah ke Habasyah kerana menghadapi tentangan musyrikin Quraisy. An-Najasi menerima dengan baik. An-Najasi ni gelaran raja dia. Nama dia tak disebutlah. Macam Fir'aun, raja bagi kerajaan Mesir. Nama dia macam-macam. Tapi panggil Fir'aun belaka. Kita ketua negara dipanggil Yang di-Pertuan Agong. Terengganu pun Yang Pertuan Agong, Pahang pun Yang Pertuan Agong, Johor Mari pun Yang di-Pertuan Agong. Terengganu panggil Sultan. Maka gelarannya An-Najasi ni. Raja lain pun panggil An-Najasi juga. Okay.
Lalu apabila hari kematian An-Najasyi, Allah hantar Jibril mari beritahu pada Nabi. Najasyi ni di Habasyah, 1000 kilometer. Jadi Nabi tahu ni melalui pengkhabaran Jibril alaihissalam. Tuhan perintah suruh semayang jenazah ke atasnya. Lalu Nabi menyolatkan dia dengan 4 takbir. 4 takbir Nabi semayang. An-Najasyi Nabi buat dekat musalla tengah padang, dia tak buat dalam masjid. An Abdurrahman ibni Abi Layla qal kana Zaid ibni Arqam, Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an wa innahu kabbara ala janazatin khamsan fas'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Daripada Abdurrahman bin Abi Layla, dia berkata Zaid pernah bertakbir 4 kali ketika menyolatkan sebahagian jenazah kami, dan dia pernah bertakbir 5 kali ketika menyolatkan jenazah yang lain. Zaid bin Arqam ni sahabat Nabi yang terkenal, yang alim. Aku bertanya tentang hal itu kepadanya, kata Abdurrahman bin Abi Layla, seorang ulama tabi'in. Aku tanya pada Zaid bin Arqam hal itu. Lalu Zaid bin Arqam menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, pernah bertakbir dengan 5 kali. 4 kali pun ada, 5 kali pun ada. Jadi begitu juga berkenaan dengan takbir semasa semayang jenazah ini, di peringkat sahabah lagi sudah khilaf. Ada hadis-hadis yang banyak berhubung dengannya. Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala anhu, seorang ulama hadis yang terkenal, dia kata di peringkat sahabah lagi sudah ada khilaf. Kepada banyak pendapat, iaitu di antara 3 takbir hingga 9 kali takbir. Kata Qadhi Iyad, ada belaka 3 pun ada, 4 pun ada, 7 pun ada, 5 pun ada, 9 pun ada. Kalau ada orang buat, ia belakalah. Jumhur ulama, majoriti para ulama memilih 4 kali takbir. Pilih hadis atas tadi Abi Hurairah. Bawah pun sahih juga. Ada dalam Muslim 5. Ibnul Munzir, seorang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, ulama hadis. Dia meriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu bahawa Ibnu Mas'ud bertakbir jenazah ini bahawa Ibnu Mas'ud menerangkan takbir solat jenazah ini boleh 9, boleh 7, boleh 5 dan boleh 4, dia kata. Lalu Abdullah Ibnu Mas'ud kata, bertakbirlah kamu sebagaimana imam bertakbir. Kalau imam takbir 3, takbir 3. Imam takbir 4, takbir 4. Imam takbir 5, takbir 5. Imam takbir 7, takbir 7. Begitulah. Maknanya sebahagian ulama menyatakan bahawa boleh belaka lah. Oleh kerana dalil-dalilnya ada belaka. Boleh belaka. Tapi yang muktamad dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, kitab-kitab mazhab kita, Pak, saya pun buat Pak semua. Tapi takdir kata, mari orang ni buat 7, rasa kata apa. Mari buat 9, mula rasa kata apa lah. Kita pergi luar negara, kalau kita bertemu jumlah-jumlah yang demikian, ialah ianya adalah khilaf di kalangan ulama. Daripada zaman para sahabat lagi, tak boleh nak sesat. Okey. Kat tu je kita baca malam ni. Saya nak jawab beberapa persoalan. Okey. Dalam beberapa